Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 19 Oktober bersama saya Nazirah Syaringat dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Dan berikut tajuk utama malam ini. Bantuan kemanusiaan dibenar memasuki Gaza namun bersyarat. Juga jangan salah guna kutipan dana Palestin. Gaza terus dibedil rejim Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilihat tidak mengendahkan desakan dunia supaya genjatan senjata dikuatkuasakan. Bagai kehausan darah, nyawa insan tidak bersalah terus diratah. Terbaru, sebuah bangunan kediaman berhampiran Hospital Al-Quds di Gaza City menjadi sasaran serangan udara Israel. Visual serangan itu dirakam petugas Pertubuhan Bulan Sabit Merah Palestin dari hospital berkenaan. Israel sendiri mendedahkan rakaman-rakaman video serangan udara di seluruh Gaza. Dalam pada itu, penduduk Gaza terus bergelut dalam usaha menyelamatkan mangsa yang tertimbus di bawah runtuhan. Kebanyakan mangsa adalah kanak-kanak. Visual tular menunjukkan orang ramai menyelamatkan seorang kanak-kanak lelaki yang tertimbus di bawah runtuhan bangunan kediamannya. Keganasan Israel tidak terhenti di Gaza sahaja. Tebing barat turut menjadi sasaran. Menurut media tempatan, sekurang-kurangnya 7 rakyat Palestin termasuk 4 kanak-kanak syahid dalam serangan tentera Zionis di tebing barat. Ia menjadikan angka korban di tebing barat meningkat kepada 69 nyawa sejak serangan besar-besaran Israel 13 hari lalu. Sementara itu, Israel didakwa menggunakan bom fuse jarak dekat yang mengakibatkan letupan kuat ke atas Hospital Al-Ahli Al-Arabi. Menurut pakar amunisi Engin Yigit, kemungkinan besar serangan dilakukan Israel dengan menggunakan bom berpandu Mark 84 atau MK84. Beliau mengambil kira imej detik serangan itu yang kebarangkalian menggunakan bom MK84 yang dilengkapi Joint Direct Attack Munition JDAM seberat 910 kg yang ditingkatkan. JDAM adalah satu kit panduan yang dipasang pada bahagian depan atau belakang permukaan bagi membolehkan bom MAK82, MAK83 dan MAK84 dikawal. Menurut agensi berita Anadolu, ia membolehkan penghantaran tepat bom ke sasaran. Yigit berkata terdapat beberapa fuse untuk meletupkan bom dan ada boleh meletup apabila terkena impak, manakala yang lain boleh meletup pada saat dan ketinggian seperti dikehendaki sebelum hentaman. Bom dengan fuse jarak atau sensor jarak mungkin tidak mencipta kawah di mana ia meletup. Sementara itu, seorang pakar pertahanan menolak dakwaan tentera Israel bahawa serangan hospital di Gaza yang mengorbankan 471 orang termasuk wanita dan kanak-kanak disebabkan oleh roket yang ditembak dari wilayah Palestin itu. Beliau menyifatkan ia tidak realistik. Adalah sangat sukar bagi jihad Islam untuk melaksanakan serangan yang tepat walaupun dari tebing barat tanpa dipintas oleh Iron Dome. Penyelidik bersekutu kanan di Yayasan Penyelidikan Politik, Ekonomi dan Sosial SETA dan Profesor bersekutu di Universiti Hasan Kaliongku Murad Aslan berkata, dalam serangan yang menyasarkan kawasan berpenduduk, fuse amunisi boleh ditangguhkan masa untuk meletup antara 50 dan 100 meter di atas tanah sebelum mengenai sasaran. Dan jika kaliber roket itu dikurangkan, kematian lebih daripada 500 orang tidak lagi mungkin. Dalam pada itu, penduduk Gaza terus menderita. Mereka kini berdepan kekurangan bekalan keperluan asas yang serius akibat sukatan air, elektrik dan bahan api oleh rejim Zionis. Menurut penduduk di Gaza City, mereka terpaksa beratur lebih 2 jam semata-mata untuk mendapatkan bekalan air bersih di masjid. بنيجي امي بتقول روح عبى مي، بنيجي بنعبى مي من صف دور بنقعد ساعة وساعتين ونص ساعة، بالأمرية أكثر بنقعد. إن نعبى مية نقعد أمراض بنلاقيها فيش مية، بنقف دور نقعد ساعتين فيش مية.
بنرجع بقول لهم ما فيش مي، بتقعد تقتلنا يا ماما، من وين نشرب اخواتك؟ كيفنا نعمل حليب لاخواتك؟ والميه هذه هي اصلا الحياه كلها، فيش انسان بيقدر يقعد من دون ميه. لو مالحه لو حلوه برضه عادي، فيش انسان بيقدر يقعد من دون ميه. نيجي بناخذ لنا القنيتين الثلاثه، بنيجي بنعبيهم مي، بنرجع بنلاقيها مالحه. الوضع صعب جدا، ولا ميه ولا كهرباء ولا اكل ولا شرب، زي ما انت شايف نايمين على الارض وعلى الحصوه، حتى كمان الميه ميه مالحه. عندك اطفال بيشربوا حليب، بنعمل لهم الميه المالحه، هذا خطا عليهم. بنغسل وعينا بنشرب ميه المالحه، ولا اكل ولا شرب، يعني بالمره الحياه صعبه جدا. Dalam pada itu di Han Yunis, stesen minyak sesak dengan orang ramai yang mahu membeli petrol atau diesel untuk kenderaan mereka. Bagaimanapun mereka hampa setelah lebih 5 jam menunggu, bekalan petrol dan diesel habis. Turut kelihatan kenderaan-kenderaan tersadar di tepi jalan akibat kehabisan bahan api. Menurut penduduk Han Yunis, keadaan ini menyukarkan usaha mengantar mangsa-mangsa yang cedera dan memerlukan rawatan ke hospital. فيش بنزين ما فيش سولر ولا في اي حاجه ناخذها ولا في حاجه يعني مواد غذائيه صفر ما عندناش ولا شيء. بنروح على الخبز بنوقف طابور، بنروح على البنزين بنوقف طابور، بنروح على اي على الحمام بناخذ طابور. ميه ما فيش ميه ولا في كهرب ولا في اي شيء. انا واحد ناس مقطوع وكل الناس مقطوعه، سيارات لو تكتكنا من رميات في الطريق يا عم، شهر الشيكل يا عم مليان والله يا عم لك ما بنت مليان بس ما ب 10 شيكل بين اللتر. انا قبلان يا عم بدي اشتري بدي ارزق بدي امشي مشاوير لحالي يا عم بالفاش. Baik, selepas 13 hari perang, Israel akhirnya membenarkan bantuan kemanusiaan memasuki semenanjung Gaza dari negara jiran Mesir. Namun setakat ini tiada jadual waktu penghantaran diberikan dan kebenaran itu bersyarat. Sebagai permulaan, 20 truk bantuan kemanusiaan dibenarkan masuk. ראשית, דרשתי את החזרת החטופים, ואנחנו עובדים יחד להחזרתם בכל דרך אפשרית. שנית, עד להשבתם, אנחנו דורשים ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל חטופינו. שלישית, לא נאפשר סיוע הומניטרי של מזון ותרופות משטחנו לרצועת עזה. Penghantaran itu mungkin tidak akan dilakukan sehingga Jumaat atau esok kerana jalan di lintasan Rafah masih diperbaiki. Menurut penyelaras bantuan kecemasan PBB, Martin Griffiths, dianggarkan 150 truk akan dibenarkan memasuki sempadan Rafah. Beliau berharap mendapat jaminan keselamatan masuk secara berskala setiap hari. Banyak bantuan buat masa ini katanya disekat di padang pasir Sinai dengan persimpangan Rafah di sebelah Palestin ditutup berikutan 4 pengeboman minggu ini. Griffiths menegaskan bantuan itu akan disalurkan kepada penduduk awam dan bukan kepada Hamas yang mengawal Gaza yang menempatkan 2.4 juta orang. Rusia yang sedang berperang dengan Ukraine juga akan menghantar 27 tan bantuan kemanusiaan. Malaysia juga dijangka akan mula menghantar bantuan minggu depan. Pelajar Palestin bimbang keselamatan keluarga di Gaza. Bertemu kembali, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pihak yang menganjurkan kutipan dana kemanusiaan Palestin supaya lebih bertanggungjawab dan tidak menyalahgunakan kutipan itu. Beliau berkata pihak berkenaan diingatkan supaya tidak menggunakan dana itu untuk kepentingan sendiri kerana ia adalah dana untuk kemanusiaan. Menurut Perdana Menteri, dana dan sumbangan itu terikat dengan peraturan dan ia perlu diuruskan dengan cekap dan amanah. Saya nak juga nasihat berakan-rakan di masjid, di surau, di majlis ceramah orang kutip buang ni. Tapi mestilah ada pertanggungjawaban. Dia itqan fil amal. Dia ada peraturan dia yang diurus dengan cekap. Janganlah umpamanya ambil kesempatan itu untuk bina pula mahligai kita masing-masing, badan-badan sukarela kita masing-masing dan membelanjakan begitu tinggi untuk keindahan pejabat kita, padahal dana ini adalah untuk bantuan kemanusiaan. Jadi saya nak tegaskan untuk maksud ini yang kita kutip, kita akan pastikan disalur terus untuk perubatan, makan, minum dan kemudahan asas.
Beliau berkata demikian dalam ucapan sebelum menyempurnakan Majlis Penyampaian Sumbangan kepada Tabung Akaun Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestin AAKRP di Sri Perdana Putrajaya. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyumbang 10 juta ringgit kepada dana awal tabung berkenaan. Setakat ini, AAKRP berjaya mengumpul 81 juta ringgit yang diperolehi daripada syarikat berkaitan kerajaan GLC, syarikat berkaitan pelaburan kerajaan GLIC, syarikat swasta dan persendirian. Sementara itu, pada majlis berasingan, Perdana Menteri berkata Malaysia akan menggunakan segala usaha diplomatik bagi menghalang pembunuhan beramai-ramai orang awam di Gaza. Justru menurut beliau, tidak seharusnya ada keraguan terhadap komitmen negara ini dalam isu Palestin. Berucap pada Perhimpunan Agung Persatuan Undang-Undang ASEAN ALA ke-14 2023 di Ibu Negara hari ini, Perdana Menteri berkata Malaysia percaya dalam menegakkan undang-undang antarabangsa serta keselamatan dan kemakmuran adalah berdasarkan keutamaan peraturan yang mengawal interaksi antara negara. Menurut Datuk Seri Anwar, inilah yang sepatutnya dipertahankan pada saat bahaya besar ini, terutamanya bagi negara-negara di dunia yang sentiasa pantas mendakwa bahawa mereka menyokong peraturan berdasarkan perintah antarabangsa. Sementara itu, pelajar-pelajar Palestin yang menetap di Malaysia meluahkan rasa terharu kepada rakyat Malaysia atas doa dan sokongan moral yang telah ditunjukkan tanpa henti oleh rakyat negara ini. Menurut salah seorang pelajar yang juga naib Presiden Kesatuan Pelajar Palestin di Malaysia, Taufik Yusuf Zaid, konflik yang berlaku di negaranya membuatkan dia sukar untuk menumpukan pelajaran. Menurutnya, mereka tidak mendengar khabar berita mengenai ahli keluarga mereka di Gaza sejak 3 hari lalu. The situation is so bad. We need your help, the Malaysian help. We need the whole country to stand with Palestine. Actually, in West Bank and in Gaza, in all Palestine now the situation is very bad. For example, I spend 2 days or 3 days. I cannot contact my family. I don't know about anything what happened there. So make me worry, make me unconfused with my study. We hope this situation will be stable soon, inshallah. Sementara itu, seorang lagi pelajar Palestin yang menuntut di Malaysia, Omar Hassauna, turut berterima kasih kepada kerajaan Malaysia yang terus memberikan sokongan tidak berbelah bagi kepada Palestin. This is meaning a lot for our people and our family in Gaza when we just reach this for them and show them that Malaysia support Palestine, Malaysia always with Palestine, Malaysia will be not silent for what's happening in Palestine. This is a great thing from Malaysian government and Malaysian president and Malaysian people. Mereka ditemui kru Berita Al-Hijrah pada Majlis Penyerahan Sumbangan Tabung Akaun Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestin AAKRP yang disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menjelang sidang kemuncak ASEAN dan Negara Kerjasama Teluk atau GCC di Riyadh, Arab Saudi esok, perbincangan dalam kalangan pemimpin kedua-dua blok berkenaan dijangka turut memberi fokus kepada isu perang Gaza Israel yang semakin memuncak. Perkara itu dijangka dibincangkan sebagai kesinambungan daripada sidang tergempar Pertubuhan Kerjasama Negara Islam OIC di Jeddah semalam. Laporannya bersama Ardi Herman Muhammad Marzi di Riyadh. Pada persidangan tergempar OIC di Jeddah semalam, Datuk Seri Dr. Zambri berkata anggota OIC dalam kalangan ASEAN sepakat untuk mendesak supaya entiti penjajah Zionis Israel menghentikan sebarang bentuk pelanggaran undang-undang antarabangsa. Kita tidak boleh membiarkan proses pengemboman yang berterusan, pembunuhan tanpa perikemanusiaan, tanpa mengira tempat, melanggar dari segi peraturan antarabangsa, dan ini tidak boleh kita biarkan sama sekali. Dan yang paling mustahak ialah bagaimana bantuan-bantuan humanitarian, bantuan-bantuan kemanusiaan itu dapat disampaikan dengan kadar yang segera dan juga menekankan kawasan koridor kemanusiaan untuk penghantaran barangan bantuan itu dapat dipastikan keselamatannya
dan laluan itu dibuka untuk disampaikan demi atas nama kemanusiaan. Beliau ditemui media Malaysia di Riyadh menjelang sidang kemuncak ASEAN GCC esok. Kata beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan delegasinya dijadual tiba malam ini waktu Arab Saudi bagi menghadiri sidang kemuncak berkenaan. Malaysia jelas Datuk Seri Dr. Zambri lagi juga dipilih selaku koordinator negara bagi penganjuran sidang kemuncak ASEAN GCC yang pertama kali diadakan ini. Terdahulu, Datuk Seri Anwar berkata platform sidang kemuncak ASEAN GCC akan digunakan oleh para pemimpin untuk memberi fokus dan bertukar pandangan tentang konflik Gaza-Israel yang memuncak ketika ini. Baik, kita sedang menantikan satu konklusi ataupun satu resolusi ataupun satu kesepakatan daripada negara-negara ASEAN dan juga negara Teluk berhubung kezaliman yang sedang melanda rakyat Palestin pada ketika ini dan menerusi sidang kemuncak ASEAN dan juga GCC yang bakal berlangsung esok. Kita harapkan selain daripada perbincangan tentang kerjasama ekonomi dan potensi pada masa akan datang, kita harap juga akan ada dibincangkan tentang usaha menoktahkan kezaliman Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Laporan Ardi Herman Marzi dan jurukamera Nur Nazirul Hafiz Jafridin dari Riyadh, Arab Saudi untuk Berita Al-Hijrah. Melihat nasib anak-anak kecil Palestin yang bermandi darah akibat serangan rejim Zionis pasti meruntun hati sesiapa sahaja, terutama golongan ibu. Tidak mahu melihat saja keganasan yang berlaku, golongan ibu dari Rumah Ngaji Komuniti Teluk Muruh berhimpun untuk berdoa dan bermunajat untuk Palestin. Penggerak Rumah Ngaji Komuniti Teluk Muruh, Datin Maziah Rafi'i berkata, program tersebut diadakan bagi menyampaikan doa golongan ibu supaya nasib rakyat Palestin yang ditindas terbela. Sampai doa kami tu, kami minta Allah tolong hapuskan Zionis kat sana. Tak boleh nak baca, barang-barang saudara kita sendiri pun kehilangan anak-anak, kehilangan keluarga kita. Kita akan rasa tak amat sedih bagaimana mereka kat sana, anak berkelimpangan yang dilakukan oleh Zionis kat sana. Memang kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima, bayangkan kalau kita sendiri. Jadi tak amat sedih lah apa yang berlaku hingga saya terpaksa buat ini. Minta Allah tolong sampaikan doa kami, tolong hapuskan Zionis Israel di sana. Ya Allah, tolong makbulkan. Ya Allah, kesian mereka. Ya Allah. Menurut Datin Maziah, walaupun tiada kekuatan untuk menentang kekejaman yang dilakukan, mereka berharap doa para ibu terbabit menjadi asbab kekuatan untuk membantu rakyat Palestin. Ujar beliau, bagi menyatakan solidariti, Rumah Ngaji Komuniti Teluk Muruh juga akan mengadakan kutipan tabung untuk disalurkan kepada rakyat di bumi Palestin. Katanya, para ibu Rumah Ngaji Komuniti Teluk Muruh akan mengedarkan tabung terbabit dan hasil kutipan akan diserahkan kepada pihak berkaitan. Kita hantar doa, semoga doa kita dimakbulkan oleh Allah. Kita sebagai seorang ibu simpati sangat-sangat tengok anak-anak yang terbiar, kena bom, yatim piatu. Kita bayangkan anak cucu kita juga kan. Macam mana kalau negara kita jadi macam tu. Kita pun tak nak kan. Jadi kita rasa sedih sangat-sangat. Tapi apa boleh buat? Kita hanya doa je lah. Kita mampu berdoa, semoga doa kita diijabah oleh Allah SWT. Semoga apa yang kita buat ini mampu orang kata sampai kepada tujuan lah. Ya, kita tak mampu nak bagi RM1, kita tak mampu nak hantar tentera untuk ke sana. Apa yang mampu kita hantar ialah doa. Harap sangat agar doa kita sampai. Ya, insya-Allah. Allahumma inna naj'aluka في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله.
Edar burger percuma setiap Jumaat. Alhamdulillah bertemu kembali. Bagi meringankan beban dan memberi peluang golongan tidak berkemampuan merasai sebiji burger, Koperasi Kelab Generasi Transformasi Ruminan GTR Malaysia Berhad akan mengedarkan 1,000 biji burger setiap Jumaat. Menurut pengerusinya Nordin Mat, program infak GTR tersebut akan diadakan di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Sebanyak 1,000 biji di seluruh negara. Sebab GTR Burger kita ada 300 stall di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi golongan sasaran kita lebih kepada mereka-mereka yang berpendapatan rendah, B40 dan juga yang kita golongan asnaf. Jelasnya di Sabah dan Sarawak, pihaknya akan lebih menumpukan di kawasan-kawasan pulau seperti di Sempurna Sabah. Tambahnya, meskipun ia hanya sebiji burger, namun ia amat bermakna terutama bagi golongan yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, salah seorang penerima berharap agar program sebegitu diteruskan lagi dan tidak terhenti sehingga Ramadan tahun depan sahaja. Untuk hidup saya, ni first time lah saya tengok orang bagi burger percuma ni. So macam memang seronok lah kan. Bagi saya satu inisiatif yang baik supaya orang ramai masyarakat kita dapat rasa burger lah. Ada yang tak mampu kan. Jadi orang kata apa cara bagi percuma ni satu yang baik lah untuk masyarakat. Program infak GTR akan berlangsung di seluruh Malaysia sehingga Ramadan 2024. Orang ramai yang ingin turut serta menyertai program infak GTR boleh menyalurkan sumbangan ke akaun bank seperti yang tertera. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM akan mempertingkat sistem tata kelola, accountability dan ketelusan pengurusan menjelang 2024 selaras dengan sasaran sempena ulang tahun YAPIM ke-40 tahun hadapan. Ketua Pengarahnya Amir Ali Wali Muhammad berkata, sasaran itu bakal tercapai melalui kerjasama dengan TV Al-Hijrah untuk memperkasa ekonomi umat Islam di negara ini. Kita ingin meletakkan YAPIM di satu tangga atau tempat yang tinggi dari segi tata kelola, dari segi transparansi, dari segi accountability. Jadi apa yang kita melihat ialah semakin banyak infak yang diberikan kepada kami, semakin banyaklah aktiviti-aktiviti membantu masyarakat, dari sama ada dari segi membantu secara terus memberikan ataupun membantu mereka untuk mendapat skill-skill tertentu untuk memperolehi pendapatan yang lebih, iaitu dari segi keusahawanan. Beliau berkata demikian selepas sesi kunjung hormat TV Al-Hijrah ke Ibu Pejabat Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM di Ibu Negara siang tadi. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namazi Haris, TV Al-Hijrah akan terus menggalas tanggungjawab sebagai stesen TV Islami negara dan akan terus memaparkan kebenaran sekaligus membantu meningkatkan lagi sosio-ekonomi rakyat. Jadi penting untuk media kita di bawah agensi agama untuk kita menjalankan tugas kita, memberitahu tentang YAPIM especially dalam usaha dia memperkasakan ekonomi umat Islam dan juga untuk mengangkat institusi yang menjalankan tugas infak, wakaf dan juga sedekah untuk kita menceritakan perkara yang benar. Perkara yang benar, apa tata kelola yang baik bagi satu sistem institusi pengurusan sedekah dan juga wakaf dan juga infak supaya rakyat tahu inilah kaedahnya. Turut hadir Ketua Unit Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat TV Al-Hijrah, Saifulizan Siddiq, Ketua Unit Kumpulan Integrasi Media TV Al-Hijrah, Ainur Mardiah Zahra dan lain-lain kaki tangan TV Al-Hijrah. Sekian untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan Jurubahasa Isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memberkasi Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.